Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, saya ditanya dengan satu soalan berturut-turut beberapa minggu ni dengan satu video yang agak menarik untuk kita berikan reaction. Jom kita tengok video berkenaan terlebih dahulu, kemudian kita berikan reaction selepas itu. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musfarral laun, pucat mukanya. Ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa mukamu pucat pasi, terlihat sedih?" Maka beliau alaihi wasallam menjawab, "Malam ini ada 1.500 umatku yang meninggal dunia, hanya 2 yang mati membawa iman. Sisanya mati dalam keadaan kufur." Kemudian yang mimpi bertanya, "Ya Rasulullah, kami yang banyak berbuat dosa, apa yang harus kami amalkan agar kami tetap terjaga iman kami sampai kami kelak mati?" Maka Rasulullah memberikan satu lembar kertas. Bawa kertas ini, baca tulisannya. Siapa saja yang membacanya, kemudian menukilnya dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, lalu disampaikan dan disebarluaskan, fahuwa minni, maka dia termasuk golonganku. Dan siapa yang mengetahuinya tapi tidak mau membacanya dan tidak menukilnya, tidak menyampaikan kepada orang lain, fa ana bari'un minhu wa huwa bari'un minni, maka saya terbebas dari dia dan dia terbebas dari saya, tidak akan dapatkan syafaat saya. Maka Al-Habib Abu Bakar mengatakan, baca ini setiap hari dan baca khususnya di setiap majlis di mana banyak umat Islam kumpul seperti ini. Maka pagi hari ini dalam rangka meniatkan diri untuk menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita, mari kita baca zikrul jalalah dan kemudian kita jadikan wirid setiap hari. Lalu kemudian Al-Habib Abu Bakar dalam satu majlis yang khusus, beliau meminta itu ditulis dan digantungkan di dinding, dijadikan azimah di rumah masing-masing. Qulu ma'i la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadim al-ihsan kam laka alayna min ihsan, ihsanuka al-qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, baik, kita dah tonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan sedikit reaction berkaitan tentang isu ini. Sekali lagi saya nak bagi disclaimer, iaitu video kita ini bukanlah untuk mengkritik dan menghentam secara peribadi Habib Abu Bakar. Sahabat-sahabat, pertama, tiada di dalam hujah agama yang menjadikan mimpi selain daripada Nabi SAW sebagai hujah. Kerana mimpi ini dia sangat umum dan sangat tidak terikat. Boleh jadi Ahmad bermimpi dengan mimpi mengatakan bahawa Abu adalah orang jahat, dan boleh jadi juga Abu bermimpi bahawa Ahmad adalah orang yang jahat dan dia buat jahat kepada Ahmad. Jadi daripada mimpi kedua-dua orang ini, bagaimana kita nak tentukan kebenaran di antara salah satu daripadanya? Mimpi tidak boleh dijadikan hujah.
bahkan tidak mampu untuk dijadikan hujah. Jika ia adalah satu hujah, maka mimpi siapakah yang akan menjadi hujah? Adakah kita nak mengatakan bahawa Habib Abu Bakar yang kita sembang atau kita jadikan reaction dia pada hari ini adalah seorang yang maksum, terjaga dirinya sehingga iblis ataupun sesiapa pun tidak mampu untuk mengganggu beliau? Atau adakah kita mengatakan bahawa mimpi Habib Abu Bakar ini adalah mimpi yang mempunyai kualiti yang sama dengan mimpi Rasulullah SAW? Pastinya tidak. Kerana mimpi-mimpi selain daripada Nabi bukanlah wahyu dan ia boleh dipertikaikan sekiranya ia melibatkan urusan orang awam. Bagaimana kita nak menjelaskan kepada orang adakah mimpi itu benar ataupun mimpi itu adalah salah? Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, adapun ilham ada kemungkinan ianya datang daripada Allah. Kemungkinan juga ianya daripada syaitan. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah, wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah, menghasut kamu. Anda boleh rujuk di dalam surah Al-An'am ayat 121. Dr. Wahbah Az-Zuhaili sebut, dia kata kemungkinan juga ia adalah bisikan atau percakapan dalam dirinya. Ini seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan demi sesungguhnya kami telah mencipta manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya, sedangkan pengetahuan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dan Dr. Wahbah sebut lagi, dengan kemungkinan-kemungkinan ini ilham tidak boleh menjadi hujah. Berkaitan dengan hal ini, maka pendapat sebahagian sufi bahawa ilham ataupun kasyaf ataupun seumpama dengannya yang kita sebut hari ini sebagai mimpi adalah hujah yang wajib beramal dengannya dalam hukum syarak adalah sesuatu yang batil. Dan ini disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Usulul Fiqh Islami jilid yang kedua, muka surat 924 hingga 925. Anda boleh rujuk di dalam kitab berkenaan yang menyatakan batil terhadap isu ini. Bukanlah kita tetapi Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh ulama besar bahkan bermadhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Memang benar syaitan ni dia tak boleh berupa dengan wajah Nabi SAW berdasarkan hadis sahih yang telah disebutkan dalam kitab Syama'il. Tetapi syaitan dia mampu untuk merupa dengan wajah orang lain, lalu dia mengatakan bahawa dirinya Muhammad, sehingga orang-orang yang tidak mengenali Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berjumpa dengan baginda, akan terpedaya dengan belitan syaitan berkenaan. Oleh itu, para ulama kita telah menetapkan disiplin yang ketat di dalam isu mimpi. Dalam Islam, kebenaran itu dibuktikan oleh dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala keputusan ijma' dan kesimpulan qiyas berjalan berteraskan dua sumber itu. Penghujahan berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dapat difahami dan dikongsi oleh pihak yang mendengar, yang bersetuju ataupun yang membantah kesimpulan yang dibuat kerana ia sesuatu yang nampak dan jelas serta bersifat akademik. Namun jika hujah itu berteraskan kepada mimpi ataupun ilham semata-mata ataupun kasyaf, siapa yang boleh berkongsi perkara yang tidak dilihat oleh orang lain? Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam satu kenyataannya, di sana ada golongan sufi yang melampaui batas dalam menilai ilham. Bahkan ada kalangan mereka yang mengiranya sebagai jalan mengetahui kebenaran yang tidak akan silap. Mereka mencerca ulama syariat yang berpegang kepada dalil dan tidak menerima sesuatu dakwaan tanpa bukti daripada hujah yang baik ataupun akal ataupun wahyu. Golongan sufi ini mencerca mereka dengan menyatakan mereka ini jumud dengan ilmu zahir. Bagi mereka, ilmu zahir kedudukannya seperti kulit, sedangkan ulama syariat berpaling daripada ilmu batin yang mana kedudukannya seperti isi. Anda rujuk dalam kitab Taysirul Fiqh lil Muslim Al-Mu'asir, muka surat 134. Satu perkara penting yang disebutkan oleh Habib ini ialah beliau mengatakan secara jelas bahawa sesiapa yang menyampaikan bacaan itu dianggap sebagai umat Nabi Muhammad, termasuk dalam kumpulan Nabi Muhammad SAW. Manakala sesiapa yang tidak mengamalkan, dia tahu tentang hadis berkenaan, dia tahu tentang cerita itu, dia tahu tentang amalan itu, dia tahu tentang zikir berkenaan, tetapi dia tidak mengamalkannya dan tidak menyampaikannya, berarti Nabi SAW kata bari'un minni, maksudnya berlepas diri daripada aku. Dengan maksud yang lebih jelas ialah terkeluar daripada umat Muhammad. Dengan bahasa yang lebih mudah faham ialah menjadi kufur dan tidak berada di atas jalan Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ini adalah satu ucapan yang sangat bahaya, yang saya yakin jika benar mimpi itu, sama ada ia memerlukan takwilan yang begitu mendalam atau ia memang datang daripada lidah syaitan. Secara prinsipnya, kita tidak mengeluarkan sesiapa pun daripada kerangka agama dengan sewenang-wenangnya
Apatah lagi dengan hanya satu zikir yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi SAW. Dalam keadaan zikir Nabi SAW ni berlambak banyak gila, yang anda boleh tunjuk dan kitab-kitab zikir-zikir yang telah direkodkan oleh para ulama. Bahkan ada satu buku yang saya cadangkan, saya letak kat dekat bahagian description, buku zikir dan doa Rasulullah SAW sepanjang hari. Zikir Nabi ni bukan terpencil, terlalu banyak. Bahkan ada yang sahih, banyak pula yang sahih tu. Kita tak nak amalkan yang tu, kita ambil yang datang daripada mimpi pula. Aduh. Lalu yang datang daripada jalan mimpi itu, tak kira lah datang pada Habib dan sebagainya, digunakan sebagai jalan untuk membeza-bezakan antara umat Islam. Ini adalah satu perkara yang bercanggah dan perlu dijelaskan. Tokoh ilmuwan terbilang, pakar maqasid syariah yang hebat, iaitu Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 790 Hijriah. Dia kata selemah-lemah hujah mereka ialah puak yang dalam mengambil amalan agama bersandar kepada mimpi-mimpi. Mereka ini berpegang atau meninggalkan sesuatu amalan berdasarkan mimpi-mimpi tersebut. Mereka berkata, kami bermimpi lelaki soleh tertentu berkata kepada kami, tinggalkan ini, buat ini. Ini banyak berlaku kepada mereka yang mengamalkan panduan tasawuf. Di kalangan mereka ada yang berkata, aku melihat Nabi SAW dalam mimpi. Baginda berkata kepada sebegini dan memerintahkan aku sebegini. Lantas dia pun mengamalkannya dan meninggalkan apa yang ditetapkan oleh syariat. Ini adalah salah, kerana mimpi selain para Nabi tidak boleh menghukum ketetapan syarak dalam apa keadaan sekalipun, melainkan setelah dibentangkan kepada hukum hakam syariat yang ada. Jika dibolehkan, maka ianya diamalkan. Jika tidak, ianya ditinggalkan. Anda boleh rujuk dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang menyebutkan tentang isu mimpi ini. Sahabat-sahabat, isu ini adalah isu yang besar yang sepatutnya kita mengambil penting terhadap hal ini. Saya dapat makluman daripada kawan-kawan kita, mesej kita, WhatsApp kita. Mereka kata, oh, ini adalah satu perkara yang besar dan mereka takut kalau mereka tak sampaikan zikir ini, tak sampaikan wirid ini, boleh jadi mereka dikeluarkan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Habib ini telah menyebabkan orang berasa gusar terhadap agamanya dan dia perlu bertanggungjawab dengan apa yang beliau sebutkan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.